أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العزيز الحكيم عدد كل حرف كتب ويكتب الأبد الآبدين ودهر الداهرين. نوينا التعلم والتعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar semua, sihat ke? Boleh dengar suara saya kan? Boleh ya? Okey, terima kasih bagi respon. Okey, baik. Kita ada 14 orang je malam ni InsyaAllah akan masuk lagi yang lain insyaAllah. Okey, tapi kita kena teruskan sebab kita banyak juga nak belajar malam ni sebenarnya. Kalau tak habis kita nanti. Okey, baik. Dah buat ulang kaji ke belum ni? Siapa tak buat ulang kaji, parah juga ni nanti kan. Sebab banyak sikit kita nak belajar. Okey. Mudah-mudahan dah buat ulang kaji jugalah ya. Siapa yang tak buat ulang kaji boleh ikut satu persatu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kefahaman untuk kita faham permasalahan-permasalahan istihadah ataupun kita boleh kata 7 pembahagian. 7 pembahagian wanita yang istihadah ketika haid. Iaitu wanita yang istihadah ketika haid ni apa maksud dia? Wanita yang keluar darah haid tapi melebihi 15 hari. Darah tu melebihi, keluar sampai 15 hari tak berhenti lagi, masih lagi keluar darah. Maka wanita itu dikenali sebagai wanita yang mengalami istihadah ketika haid. Darah istihadahnya bercampur dengan darah haid. Maka kita nak kenal pasti mana satu haidnya, mana satu istihadahnya. Jadi cara nak kenal pasti mana satu haid, mana satu istihadah adalah melalui wanita itu sendiri. Keadaan yang berlaku, darah-darah yang keluar. Jadi kita kena bergantung kepada kategori wanita istihadah tersebut. Okey, baik. So tajuk kita pada malam ini adalah 7 keadaan wanita istihadah ketika haid. Ada 7 keadaan wanita istihadah ketika haid. Untuk bagi nampak, sebab kita malam ni kita akan belajar daripada jadual yang saya dah buat. Boleh tengok buku juga dan boleh buat penambahan dalam buku sebab jadual yang saya buat ni ada penambahan daripada buku yang tuan-tuan perempuan ada dekat tangan tuan-tuan perempuan. Tapi ada penambahan yang saya buat untuk melengkapkan kefahaman kita. Sebab saya buat dalam ni ringkas sikitlah. Saya buat dalam buku ni ringkas sikit. Tapi kalau nak lebih faham sebenarnya dia panjang lagi. Dan malam ni pun kita ambil mana yang kita dapat lah. Ambil yang mana penting kita ambil. Tapi mungkin pencerahannya lagi panjang daripada apa yang kita nak terangkan pada malam ini insya-Allah. Okey, sebelum kita pergi pada 7 keadaan ni, saya nak pergi semula kepada apa yang kita dah buat minggu lepas, iaitu jadual. Kita dah buat jadual pada minggu lepas, ingat tak? Boleh tunjuk tak jadual tu? Siapa yang boleh tunjuk tu maksud dia buatlah. Mana jadual kita? Cuba kita tengok. Jadual apa ni? Okey, ini adalah jadual yang kita buat minggu lepas. Kategori wanita istihadah. Kita dah buat kategori wanita istihadah. Tengok tu. Kan kita kata kategori ni samalah 7 keadaan, ada 7 kategori, tapi kita buat dalam bentuk jadual supaya mudah nampak apa yang kita nak belajar malam ni.
Okey, apa yang kita nak belajar malam ini? Okey, tak apa. Kita pergi satu persatu. Okey, kita tengok sini dulu. Okey, yang ada kategori wanita istihadah ketika haid. Okey. Macam mana kita nak faham? Pertama sekali, ada orang perempuan yang mengalami istihadah tapi terbahagi pada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan pertama ni ataupun kategori lah, dua kategori. Wanita yang mengalami istihadah ketika haid, dia ada dua kategori. Kena tengok dulu. Okay, wanita tu pertama kali datang haid ke atau dia dah pernah datang dah haid sebelum ni? Masa dia kena istihadah tu, kan? Alamak, saya keluar darah lebih 15 hari lah kali ni. Okay. First kali kita kena tengok dulu. Kita kena darah kita keluar lebih 15 hari pada kali ini. Okay, first kali kena tanya diri kita, adakah aku ni pertama kali datang haid ataupun aku dah pernah datang dah sebelum ni? Jadi kalau pertama kali datang haid, maksudnya dia muda lagi lah. Mungkin umur 8 tahun, 9 tahun, mungkin umur 10 tahun, 11 tahun, 12 ke, 13 ke, kan? 14 ke, 15 ke. Jadi dia baru first time datang haid. Jadi dia ada dua kategori. Nak kena tengok dulu. Kalau kita kena istihadah, nak kena tengok. Kita ni pertama kali datang haid ke, terus kena istihadah, ataupun kita dah pernah datang haid dah sebelum ni, tapi bulan ni pula kena istihadah. Bulan sebelum ni tak kena pun istihadah. Tapi bulan ni pula kena istihadah. Itu terbagi pada dua tu. Okay? Pertama kali datang haid, ataupun pernah didatangi haid sebelumnya. Sebelumnya tu maksudnya sebelum istihadah. Pada kali inilah. Kali ni datang haid, tiba terus istihadah kan. Jadi kena tengoklah. Okey. Jadi kalau kalau dalam bahasa Arab, untuk pertama kali datang haid ni dia dipanggil dipanggil dalam bahasa Arab mubtada'ah. Okey, mubtada'ah. Kalau dalam bahasa Arab ejaan dia mubtada'ah. Okey, mubtada'ah. Ini dalam bahasa Arab lah. Bagi orang perempuan yang pertama kali datang haid. Bagi orang yang dah pernah datang dah sebelum ni, dia dah ada adat kebiasaan datang haid sebelum ni, maka dikenali sebagai mu'tadah. Okay, dalam bahasa Arab ejaan dia mu'tadah. Tu. Okay, mu'tadah. Highlight. Okay. Boleh mubtada'ah, ini mu'tadah. Mu'tadah belah sini. Okey, mubtada'ah belah sini. Okey. Jadi kita pergi dulu. Okay, tengok. Kalau misal kata pertama kali datang haid, wanita tu pertama kali datang haid, tiba-tiba kena istihadah terus. Kena tengok pula, dia ni mumayyizah ke tidak? Okey, perempuan yang kena istihadah ketika haid tu dan dia adalah mubtada'ah, pertama kali datang haid, tiba terus kena istihadah, darah keluar lebih 15 hari, maka kena tengok pula dia ni mumayyizah ke ataupun tidak mumayyizah. Barulah kita boleh hukumkan darah tersebut. Mana satu haid, mana satu istihadah. Sebab darah keluar lebih 15 hari. Jadi kita tak boleh terus hukum 15 hari haid dia. Yang lepas 15 hari tu semua istihadah. Tak boleh macam tu. Okay? Sebab kita ada kaedah untuk menghukum. Ulama telah letak kaedah untuk menghukum yang mana haid, yang mana istihadah. Jadi yang kena tengok dululah. Dia ni mumayyizah ke tidak mumayyizah. Okay? Sama juga yang pernah datang haid sebelumnya. Pernah datang haid sebelumnya. Mu'tadah. Tiba-tiba kali ini datang haid terus lebih 15 hari. Kena istihadah ketika haid. Jadi pun sama juga kena tengok. Dia ni mumayyizah ke ataupun tidak mumayyizah. Okay. Apa maksud mumayyizah tu? Apa maksud mumayyizah, tidak mumayyizah tu? Okay. Kita tengok sini. Okay, kita tengok. Okay. Jadi mumayyizah tu apa? Mumayyizah tu
bila mana seseorang wanita yang kena istihadah ketika haid tu, dia ada dua ciri dia. Yang pertama, dia nampak perbezaan sifat darah yang keluar. Okay, dia nampak ada sifat-sifat darah yang keluar. Ada darah yang kuat, ada darah yang lemah. Okay, kita dah bicarakan tentang bagaimana beza darah kuat, darah lemah macam tu. Kita dah cakap kan. Jadi wanita tu nampak ada beza darah-darah yang keluar tu, nampak beza dia. Ada darah kuat, ada darah lemah. Ataupun ada darah kuat, ada darah yang lemah, ada darah lebih lemah. Contoh kan. Okey. Dan yang kedua, ciri yang kedua untuk dikira mumaizah adalah mesti menepati syarat mumaizah. Mesti cukup syarat mumaizah. Kan? Kita dah bicara pun syarat mumaizah apa dia. Okay. Jadi kalau wanita tu cukup syarat mumaizah dan dia nampak perbezaan sifat-sifat darah dan cukup syarat-syarat mumaizah dia sempurna, maka barulah dikira mumaizah. Barulah dikira wanita tu mumaizah. Bila dikira wanita tu mumaizah, maka untuk kita menghukum darah-darah yang keluar sepanjang lebih 15 hari tu, maka kita ikut hukum wanita mumaizah. Apa hukum dia? Secara umumnya, darah yang kuat itu dikira haid dan darah yang lemah dikira istihadah. Ya, secara umum macam itulah. Darah yang kuat dihukum haid dan darah yang lemah dihukum istihadah. Tapi kena ingat, mesti menepati syarat-syarat mumaizah. Itu. Okey. Boleh dapat tak setakat ni? Dekat sini. Setakat dekat sini boleh faham tak? Boleh ya? Okey. Okay, siapa yang tak berapa faham nanti bagi tahu Okey. Sebab kita dah ulang banyak juga ni mumaizah ni. Okey, syarat-syarat apa syarat-syarat mumaizah? Tu kena tengoklah balik syarat mumaizah tu. Okey. Kena buka muka surat apa syarat mumaizah. 82. Kena tengoklah syarat mumaizah tu, ada 4 syarat mumaizah kan. Kena tengok syarat tu. Okey. Kita selesai dekat mumaizah bagi yang pertama kali datang haid. Okey, kemudian bagi mubtadaah, iaitu pertama kali datang haid, tapi dia tak mumaizah. Dia pertama kali datang haid dan terus berlaku istihadah ketika haid. Darah keluar lebih 15 hari. Tapi bila kita cek, rupanya dia tak mumaizah. Apa maksud tak mumaizah tu? Dia tak nampak pun beza sifat darah. Dia tak nampak beza pun darah-darah yang keluar tu, tak nampak beza sifat dia. Semua sama sifat. Maksudnya sifat satu darah, satu warna je keluar contohnya kan. Warna merah je keluar sepanjang 17 hari ataupun lebih 15 hari tu, semua warna merah. Tak ada sifat lain. Okay? Semua sama, warna merah je semua. Bau pun semua ada bau. Tak ada beza. Ada yang separuh ada bau, separuh tak ada bau, tak ada. Dia semua satu sifat je. Jadi dia tak nampak perbezaan sifat darah, maka dia tak mumaizah. Okay? Ataupun dia nampak perbezaan darah. Dia nampak ada beza sifat-sifat darah ni, ada beza, ada yang kuat, ada yang lemah kan. Ada darah yang kuat, ada darah lemah, dia nampak perbezaan sifat-sifat darah tu. Tapi masalahnya dia tak menepati syarat-syarat mumaizah. Bila tak menepati syarat mumaizah, maka dia tidak boleh dikira mumaizah. Jadi dia patut termasuk dalam kategori tidak mumaizah. Okay? Sebab salah satu syarat ataupun lebih syarat-syarat, maksudnya dia tak menepati, walaupun salah satu syarat mumaizah dia tak tepati, maka dia dianggap tidak mumaizah. Okay? Okay. Jadi bila tidak mumaizah, maka kita hukumlah secara hukum wanita yang tidak mumaizah. Tapi baru pertama kali datang haid dan dia tidak mumaizah, dia baru pertama kali datang haid, tiba kena istihadah, dan bila kita cek rupanya dia tidak mumaizah, maka hukum dia haidnya hanya hari pertama sahaja, sehari semalam. 24 jam pertama daripada awal keluar darah tu, 24 jam saja keluar, 24 jam saja dikira haid. Yang selebihnya tu semua istihadah. Yang selebihnya semua dikira istihadah. Kecuali lah kalau ini dalam ni kita tulis istihadah dia 29 hari. Maksudnya kalau misal kata dia keluar haid
misal kata darah dia keluar selama 20 hari, maka haidnya adalah sehari semalam saja. Yang 19 hari semua tu adalah istihadhah. Tapi kenapa 29 hari ni Ustaz? Itu kalau misal kata darah dia keluar berterusan keluar 2 bulan contohnya, maka haidnya sehari semalam, kemudian 29 hari lagi istihadhah. Maksudnya dalam keadaan suci lah tu. Haidnya hanya sehari semalam sahaja, maka 29 hari lagi suci. Tapi darah sentiasa keluar, maka dia istihadhah lah. Istihadhah. Jadi kena solat seperti wanita istihadhah. Kemudian lepas 29 hari suci tu, 29 hari istihadhah tu, hari dah sehari semalam haid. Lepas tu 29 hari istihadhah, maka dah sempurna 30 hari kan. Sehari haid, 29 hari istihadhah, tapi darah masih keluar lagi. Maka lepas 30 hari yang ini, sehari haid, 29 hari istihadhah, lepas tu esoknya tu dia kena haid lagi. Sehari semalam juga. Dia macam tu. Sehari semalam haid, kemudian 29 hari lagi istihadhah. Kalau darah berterusan keluar macam tu, maka haidnya dikira sehari semalam, kemudian 29 hari istihadhah. Lepas tu haid semula sehari semalam, lepas tu 29 hari lagi istihadhah. Kalau panjang lagi keluar lagi, sehari semalam haid, kemudian 29 hari lagi istihadhah. Itu bagi wanita yang tidak mumayyizah. Okey? Okey. So faham tak? Boleh tak untuk dua kategori ni? Dua kategori pertama ni boleh dapat? Ya. Alhamdulillah, harapnya boleh lah. Okey. Kemudian kita tinggalkan dua ni dulu. Okey. Kita pergi kepada macam mana nak buat ni? Tak ada pula yang nak menutup ni kan. Macam ni. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Okay. So kita ada tadi kita bicara tentang mubtadaah, wanita yang pertama kali kena haid. Wanita tu pertama kali dia datang haid, tiba-tiba istihadhah terus. Kan istihadhah ketika haid. Okey, yang kedua ni adalah wanita yang mu'tadah. Maksud mu'tadah ni dia dah pernah datang haid dah sebelum ni. Okey, wanita tu dah pernah datang haid dah sebelum ni. Okey. Jadi bila wanita tu dah pernah datang haid sebelum ni, kali ni datang haid tapi haid lebih daripada 15 hari. Haid dia keluar, darah keluar tapi lebih daripada 15 hari. Kacau ni. Macam mana pula ni? Nak buat apa? Macam mana nak apa? Nak pastikan yang mana haid, yang mana istihadhah. Sebab darah dia keluar lebih 15 hari pula kali ni kan. Selalu tak keluar sampai 15 hari pun. Dia ada waktu-waktu yang kebiasaan dia, tempoh kebiasaan dia. Tapi kali ni lebih pula. Jadi macam mana? So kena tengok juga dia mumayyizah ke ataupun tidak mumayyizah. Maksud mumayyizah tadi apa? Dia dah pernah datang haid dah sebelum ni. Okey. Fine. Tapi dia mumayyizah tak? Maksud mumayyizah tu apa? First kali kena tahu dia nampak tak perbezaan sifat-sifat darah yang keluar. Sepanjang lebih 15 hari tu, ada tak nampak perbezaan darah kuat ke, darah lemah ke sepanjang 15 hari ataupun lebih 15 hari tu? Ada tak nampak tak beza sifat-sifat darah? Ada darah kuat, ada darah lemah, maksud tu. Okey, ada darah kuat, ada darah lemah. Okey, dia nampak beza sifat-sifat darah tu, dia nampak beza kan? Okey, tu pertama. Yang kedua, mestilah dia menepati syarat-syarat mumayyizah. Ada 4 syarat tu kan? Mesti menepati syarat-syarat tersebut, maka barulah kita boleh hukum wanita tersebut mumayyizah. Okey? Wanita tersebut mumayyizah. Jadi dia pernah datang haid sebelum ni dan dia mumayyizah. Maka bila orang wanita ni dia dah pernah datang haid sebelum ni, dia mesti ada adat biasa dia, adat kebiasaan haid dia berapa hari kan? Adat kebiasaan suci dia berapa hari. Jadi dekat sini bila dia mumayyizah, adakah kita nak ikut adat ataupun kita nak ikut hukum wanita mumayyizah? Kalau walaupun dia ada adat, dia ada kebiasaan dia, contoh haid dia biasanya 7 hari kan, biasa 7 hari haid, lepas tu suci dia biasa 25 hari contohnya.
7 hari haid, 25 hari suci. 7 hari haid, 25 hari suci. Biasanya macam itulah. Dia kurang. Ataupun yang sebelum dia kena ni. Haid dia yang sebelum ni, sebelum istihadhah, sebelum kena istihadhah ketika haid pada bulan ni, bulan lepas dia haid 7 hari. Macam tu. Dan dia suci 25 hari contohnya. Maka dia pun dalam kategori wanita yang pernah datang haid lah. Tapi dia dah ada adat, dah ada kebiasaan. Kan dia dah ada kebiasaan dia iaitu 7 hari haid, 25 hari suci. Tapi bila kali ni dia datang istihadhah ketika haid, darah dia keluar lebih 15 hari. Jadi dan dia melihat perbezaan sifat darah, dia nampak ada beza sifat-sifat darah yang keluar tu ada beza, ada darah kuat, ada darah lemah, kan? Kemudian semua tu menepati syarat-syarat mumayyizah. Jadi kita nak hukumkan dia seperti wanita mumayyizah ataupun kita nak hukumkan dia mengikut adat kebiasaan dia. Itu soalan tu. Macam mana? Kita nak hukumkan dia ikut apa? Dia wanita mumayyizah, wanita yang mumayyizah. Tapi kita nak hukumkan haid dia dengan istihadhah dia tu, nak hukumkan ikut hukum wanita mumayyizah ke ataupun ikut adat kebiasaan dia? Haid dan suci dia tu. Macam mana? Ada jawapan? Sekali dia kena tanya juga kan. Terleka kan. Ya boleh kan, boleh macam tu. Kan terleka kan masing-masing. Saya tak tahu, saya kena tanya juga supaya kita tahu yang kita ni faham ke tidak kan. Okey, Nur, Puan Syikin, ikut hukum mumayyizah. Okey, yang lain ada jawapan lain? Nak ikut hukum adat kebiasaan dia ke ataupun ikut hukum wanita mumayyizah? Ni baru 2 orang jawab ni. Yang lain ada tak tu? Kita ada 26 orang. Di manakah yang lain? Tak ada yang nak jawab. Okey, tak apalah. Okey. Saudara Syamilah kata yang kuat haid, yang lemah istihadhah. Maksudnya ikut hukum mumayyizah. Okey. Macam itulah. Maksudnya kalau dia mumayyizah, kita ikut hukum mumayyizah. Walaupun dia ada adat kebiasaan dia, tapi kita tak ikut tu kalau dia mumayyizah. Kalau kita dapati dia ni wanita yang mumayyizah, maka kita ikut hukum wanita mumayyizah. Walaupun bila ikut hukum wanita mumayyizah tak selari dengan adat kebiasaan dia. Bila ikut hukum wanita mumayyizah, rupa-rupanya haid dia hanya 5 hari. Kalau ikut dia punya adat dia 7 hari. Tapi bila ikut mumayyizah, rupanya haidnya 5 hari je. Boleh jadi macam itu. Okey. Jadi kalau dia mumayyizah, maka ikut hukum wanita mumayyizah, iaitu darah yang secara umumnya darah yang kuat dikira haid, darah yang lemah dikira istihadhah. Okey. Boleh Okey. Jadi itu wanita yang pernah datang haid sebelum ni dan dia mumayyizah. Macam mana pula wanita yang dah pernah datang haid sebelum ni tapi dia tak mumayyizah? Dah pernah datang haid sebelum ni tapi dia tak mumayyizah. Okay. Wanita yang macam itu, kita bahagikan dia kepada 4 kategori. Tu nampak tak? Ada 4 kategori. Kalau misalkan kategori pertama yang ni. Ni kategori pertama Satu, ini 2, ini 3, ini 4. Okey, ada 4 kategori. Okey. Kategori pertama, ingat waktu dan tempoh. Dia ingat adat dia.
Waktu mula dia hit, dia tahu awal bulan ke, akhir bulan ke, tengah bulan ke kan. Dan dia ingat tempoh. Itu paling penting lah. Maksudnya dia ingat tempoh kebiasaan hit dia. Jadi bila dia ingat tempoh kebiasaan hit, tempoh kebiasaan suci dia, ataupun dia ingat tempoh hit dia yang sebelum ni, ya. Ada nak tanya ke? Bukan. Okay, sorry. Okay. Jadi kategori pertama, kalau dia tidak mumayyizah. Okay, sorry. Yang tidak mumayyizah ni apa maksud dia? Sebelum kita pergi kat kategori ni, kategori 4 kategori ni, tidak mumayyizah ni maksud dia apa? Wanita yang sama ada wanita yang dia tak nampak perbezaan sifat darah. Macam tadi, tidak mumayyizah kan? Dia tak nampak beza pun darah-darah yang keluar. Tak nampak pun darah kuat ke, darah lemah ke, dia tak nampak. Dia nampak satu sifat aja. Ataupun dia nampak beza darah, tapi dia nampak ada darah kuat, ada darah lemah, tetapi tidak menepati syarat-syarat mumayyizah. Walaupun dia nampak perbezaan sifat darah tu, yang darah yang keluar tu sepanjang lebih 15 hari tu, tapi dia tak nampak, tapi dia tidak menepati syarat mumayyizah. Okay. Tetapi tidak menepati syarat mumayyizah, maka dia pun dikira tidak mumayyizah. Okay. Dia pun dikira tidak mumayyizah. So ada dua. Okay. Sama ada dia tidak nampak perbezaan sifat darah yang keluar, maksud darah keluar satu warna je, contohnya darah keluar satu sifat je, tak ada sifat lain, itu satu. Kemudian ataupun darah dia ada beberapa sifat yang keluar. Darah yang keluar tu ada beberapa sifat, ada darah kuat, ada darah lemah kan, tetapi tidak menepati syarat-syarat mumayyizah, maka dia dihukum tidak mumayyizah. Okey? Tidak mumayyizah. Jadi kalau tidak mumayyizah tapi dia ada adat dan dia tahu adat kebiasaan dia yang beberapa hari dan sebagainya, maka kita ikut hukum adat. Okey? Ikut hukum adat. Ni yang pertama. Kategori pertama ni ikut hukum adat. Kalau keluar darah tu selama 30 hari darah keluar, maka adat dia berapa? Biasa sebelum ni keluar 7 hari haid dan 25 hari suci. Maka 7 hari dikira haid dan yang baki tu 25 hari dikira suci. Kalau sampai 30 hari 20 apa? Maksud yang baki itulah, yang baki tu dikira suci lah 7 hari dikira haid dan baki tu dikira suci. Ikut adat kebiasaan dia. Okey. Contoh. Okey. Sini kita bagi contoh Okey. Kalau misal kata kebiasaan haid dia, kebiasaan hari pertama sampai hari ke, contoh biasa dia haid 7 hari. Allah. Biasa dia haid 7 hari. Tapi kali ni dia kena istihadah. Biasa dia haid 7 hari, kemudian yang ini biasa dia haid 7 hari, kemudian dia suci. Suci selama contohlah kita bagi contoh 20 hari. So kat sini jadi 27. 27. Ini haid, ini suci. Suci dia. 27 hari. 20 hari suci. Jangan salah bukan 20 hari, bukan 27, 20 hari. 20 hari suci. Jadi suci dia 20 hari, haid dia 7 hari. Di bulan ini dia kena istihadah. Macam tu. Kan? Dia kena istihadah, contohlah sampai, misal kata sampai 25 hari.
Darah keluar satu warna je. Kan, darah keluar satu warna, tak ada warna apa, darah keluar satu sifat je. Okey. Selama 25 hari. Saya nak tanya satu soalan. Bila dia nak mandi wajib? Bila dia nak mandi wajib? Bila dia nak solat dan bila dia nak mandi wajib? Bagus. Hari ke-15. Masya Allah. Lumayan. Hari ke-15. Hari ke-15 tepat. Okey, sempurna 15 hari mandi wajib. Bila? Contohnya darah keluar daripada hari pertama ni, darah keluar pukul 2 petang. Maka esoknya pukul 2 petang baru sehari, sempurna sehari. Lusa pukul 2 petang sempurna 2 hari. Kiralah sampai 15 hari pukul 2 petang. Bila colek kat tempat keluar darah masih lagi ada kesan darah ataupun darah masih mengalir contohnya. Maka wanita ni mengalami istihadah ketika haid, darah tak berhenti pada tepat sempurna 15 hari tu, darah tak berhenti, pukul 2 petang tu tak berhenti darah, masih ada lagi. Okay, jadi terus mandi wajib. Darah ni satu warna je kan, terus mandi wajib. Maka kita tengoklah dia warna apa yang keluar, semua satu warna, satu sifat dia yang keluar. Sampai yang belah ni, lebih 15 ni pun satu sifat dia, sama semuanya kan, semua satu sifat. Maka kita tak boleh, maka wanita ni mumayyizah ke tak mumayyizah? Nak tanya tu, wanita ni mumayyizah ke tidak mumayyizah? Macam mana? Tidak mumayyizah. Okey, bagus. Tidak mumayyizah. Jadi wanita ni tak mumayyizah sebab dia nampak satu sifat je, darah satu sifat je yang keluar. Tak ada sifat lain. Okey. Dan dia tak menepati syarat-syarat mumayyizah. Okey, jadi kita kena hukumkan dia ikut hukum adat. Okey. Ikut hukum adat. Adat ni maksud kebiasaan. Okey. Kebiasaan macam mana? Ada yang tanya tadi, kalau hormon tak stabil contoh kan. Kejap keluar 5 hari, lepas tu suci sebulan, kejap keluar 10 hari, suci 2 bulan. Kejap keluar kan terabur-terabur kan. Tak tahu, tak tentu ni, tak tentu waktu keluar tu, waktu suci dia bila. Bila tak tentu macam itu, kita kena tengok apa yang hit kita yang baru lepas, yang baru lepas, hit kita yang sebelum ni. So tak perlu pandang hit yang sebelum beberapa bulan sebelum tu, tak payah. Ikut hit yang sebelum ni. Okay, ikut hit yang sebelum. Kita dah belajar dalam tajuk, nanti rujuk balik cara menentukan tempoh kebiasaan hit dan suci, muka surat 86. Rujuk kat situ. Siapa hit dia tak menentu, okay, hit dia tak menentu, suci pun tak menentu, tak sama setiap bulan kan, dia ikut hit dan suci yang baru lepas, yang sebelum ni. Kecuali lah kalau dia ada seragam, ada waktu yang seragam. Contohnya bulan ni suci, bulan ni hit 5 hari, bulan depan hitnya 7 hari. Bulan depan lagi hit dia 5 hari, bulan depan lagi hit tu 7 hari. Bulan depan lagi 5 hari, bulan depan lagi 7 hari. Nampak? Dia ada seragam 5, 7, 5, 7, 5, 7. Maka kena ikut seragam tu. Jadi kalau sebelum ni dah 7, maka bulan ni kena istihadah. Istihadah ketika hit, maka kita ambil 5 pula. Adat dia adalah 5. Sebab lepas 7 dia 5. Kalau misal kata bulan lepas 5, sebab dia dah ada seragam tu kan, 2 kali seragam, jadi bulan lepas dah 5,
Bulan ni tiba-tiba kena istihadah, maka kita ambil adat dia adalah ataupun kebiasaan haid dia adalah 7 pula. Kalau 7, 14, 22, kena tengok apa? Dia mesti berlaku 2 kali. 2 kali penyeragaman tu. Kita pernah keluar sebelum ni, kita pernah keluar 7 hari haid. Lepas tu bulan depan dia 14 hari 7, 14, 22. Macam mana 22 tu? 22 tu dah istihadah dah tu. Ke 22 suci. Haid paling lama 15 hari je 22 tu masya-Allah 22 tu dia dah masuk istihadah. Puan Wawa okey. So macam tu so kalau terabu kena ikut apa yang sebelum ni. Sebelum ni ataupun haid dia memang konsisten 7 hari, tiba-tiba sebulan tu kena haid 10 hari. Asalnya 7, tiba-tiba 10. Kan? Satu bulan tu 10. Bulan depannya tu tiba-tiba kena istihadah ketika haid. Darah keluar lebih 15 hari. Dan dia tak mumayyizah. Maka kita kena hukumkan haid dia ikut adat kebiasaan dia. Berapa hari adat kebiasaan dia? 7 yang banyak tu ke ataupun 10? Berapa hari adat kebiasaan dia? Kita nak hukumkan haid dia ikut adat kebiasaan. Jadi sebelum ni dia dah 7 kan, setiap bulan 7. Tiba bulan sebelum istihadah tu 10 haid dia, 10 hari. Lepas tu bulan depan tu istihadah ketika haid, darah keluar lebih 15 hari. Jadi berapa hari adat biasa dia? Kebiasaan dia berapa hari sebenarnya? Sebab kita nak hukumkan istihadah ataupun nak hukumkan haid yang berlaku ketika istihadah ni, kena ikut hukum adat dia kan. Jadi berapa? 7 ke 10? Ha. 7 ramai je 7. Alhamdulillah. Jawapan yang sebenarnya 10. Jawapan yang sebenarnya 10. 7 tu 7 adat kebiasaan dia 7. Tiba-tiba berubah ke 10. Lepas tu kena istihadah. Kena istihadah ketika haid. Maka kena merujuk kepada adat kebiasaan. Kita kena tengok yang sebelum ni. Yang sebelum, bulan sebelum kena istihadah tu. 10 kan? Maksudnya apa? Kebiasaannya daripada 7 telah berubah kepada 10 pula. Sebab apa? Sebab sabit kebiasaan tu hanya dengan sekali sahaja hit. Dia sabit terus, dia jadi kebiasaan. Walaupun sekali hit. Paling latest. Tu. Okay. Walaupun sekali je. 7 tu dah banyak kali dah Ustaz. Tiap bulan 7. 10 tu baru sekali. Ya. Walaupun sekali, tetapi dia sabit untuk menjadi adat kebiasaan yang baru. Dia dah berubah daripada 7 jadi 10 pula. Kalau 7, 8, 10, 7, 9. 7, 8, 10, 7, 9. Jadi berapa adat kebiasaan dia? Ambil paling latest. Berapa? 9. Macam tu. Okay. Masya-Allah soalan ni boleh tahan. Okey. Jadi dekat sini berapa hari dia punya haid dan berapa hari istihadah dia? Cepat. Berapa hari haid dia, berapa hari istihadah dia? Tujuh ikut adat ni kan, ikut adat sebelum dia 7 hari haid.
Okey, sampai hari ke-7. Ini haid. Kemudian yang baki ni sampai 25 adalah istihadah. Okey, istihadah. Kita tengok ni. 27. Ni 20 hari. Yang ini berapa hari? Daripada 7. Yang ini 20 hari. Yang ini berapa hari? 8, 9, 10. 8, 9, 10. Betul ke 13? Dia rasanya berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. 18 hari. Jadi dia tak lebih lagi 20 hari kan? Dia kata kebiasaan suci dia 20 hari. Kecuali kalau misal kata tiba-tiba darah dia keluar berbulan-bulan contohnya. 2 bulan ke kan darah dia keluar. Terusan keluar. Darah keluar berterusan sampai hari ke berapa? Contohnya hari ke 60 dan contoh. Contoh. Sampai ke 60. Jadi kena kira yang sama. Okey, kena kira ikut adat adat dan sampai ke 60 ni semua sama sifat dia. Kan? Semua sama sifat. Semua merah sama, warna sama, sifat sama. Jadi kita kena ikut tempoh kebiasaan dia yang lepas, iaitu 7 hari haid, 20 hari suci. Kena kira lah 7 hari haid, 20 hari suci. Sampai mana tu? Kalau 20 hari suci. Sampai 27. Jadi suci dia daripada lepas 7 tu sampai 27. Sampai 27. 20 hari kan? Kena ikutlah adat dia, adat suci dia. 20 hari. Lepas tu darah yang seterusnya ni dikira haid 7 hari lagi. Ikut adat sini. Jadi berapa? 27, 30, 34. 34. Macam tu. 34 tu haid. Kemudian 20 hari lagi. 20 hari berapa jadinya? 54. Ni suci. Okay. Suci ataupun istihadah lah. Okay, ni istihadah. Ini pun istihadah 20 hari. Kemudian haid lagi 7 hari. Dia macam tu. Okay. Kemudian haid lagi 7 hari. Dia ikutlah. Ikut adat. Kalau darah tu berterusan dan tidak mumayyizah, tidak sama satu sifat dia, so kena ikutlah. 7, 20. 7, 20. 7 hari haid, 20 suci. 20 suci tu dikira istihadah lah sebab darah masih keluar kan. Kena solat seperti wanita istihadah. 7 hari haid, 20 hari suci. 7 hari haid, 20 hari suci. Macam tu. Sampai sudahlah darah tu. Okey. Boleh faham? Boleh dapat tak? Ya. Yeah. Boleh, alhamdulillah. Okay, selesai. Okay. Sabar. Okay, kita pergi semula kepada kita punya jadual ni. Okay. Daripada jadual ni, so yang ini kita dah selesai. Kan, yang ini kita dah selesai. Yang ini kita dah selesai. Maksudnya keadaan pertama, keadaan kedua, keadaan ketiga, keadaan keempat. Keempat ni masuk kat sini lah. Keempat. Yang kita belum selesai adalah 5, 6, 7. Okay. Dia ada 7 keadaan ni kan. 5, 6, 7. Okay. So kita tengok. Okay. Ni macam mana pula keadaan ni. Yang ini macam mana pula keadaan dia. Yang ini macam mana pula keadaan dia.
Okey. Boleh tak ni? Boleh teruskan? Okay, boleh Okey, baik. Okey. Cuba tengok ni. Nampak tak? Okey, cuba tengok. Ini jadual dia. Kalau siapa nak apa? Siapa nak snap, boleh snap. Okey. Siapa nak snap? Siapa nak tekan gambar lah. Tekan gambar. Tak payah salin lah, panjang ni ya. Kalau nak salin, tekan gambar je senang. Okey. Ini kita dah belajar tadi. Okey, kita ada first kali kita tengok balik ni. So kita ada 7 keadaan wanita istihadah ketika haid. Okey, iaitu darah keluar melebihi 15 hari. Okey, sama ada dia keluar tu berterusan melebihi 15 hari ataupun dia keluar putus-putus tapi melebihi 15 hari, tapi dia masih mengalir pada hari ke-15, sempurna 15 hari itu masih lagi mengalir kan. Okey. So kita tengok ada 7 keadaan. Keadaan pertama yang tadi yang kita sebut tadi, mubtadaah mumayyizah. Dia mubtadaah dan dia mumayyizah. Yang maksudnya apa? Tengok pengertian tu. Okey. Baru pertama kali dia datangi haid dan dia mumayyizah. Perempuan tu baru pertama kali datang haid dan dia mumayyizah. Apa maksud mumayyizah? Dia melihat perbezaan sifat darah yang keluar sama ada kuat ataupun lemah dan dia menepati syarat-syarat mumayyizah. Barulah dikira mumayyizah. Maka hukum dia kena ikut hukum wanita mumayyizah. Tengok hukum dia belah kanan sekali. Okey, kena ikut hukum wanita mumayyizah. Macam mana hukum dia? Rujuk muka surat 81 sampai 86. Bacalah balik muka surat 81 sampai 86. Okey, tapi secara ringkas dia, darah yang kuat tu dikira haid dan darah yang lemah dikira istihadah ataupun suci lah. Suci tapi darah masih mengalir, jadi dikira istihadah lah. Darah yang keluar ketika suci. Okey. Selesai kan yang ini kan? Okey. Kemudian kita pergi dan keadaan wanita istihadah ketika haid yang kedua. Dalam bahasa Arab dipanggil mubtadaah ghairu mumayyizah. Mubtadaah ghairu mumayyizah. Apa maksud dia? Mubtadaah tu baru pertama kali datang haid. Tengok pengertian dia. Wanita yang baru pertama kali datang haid, ghairu mumayyizah tu maksudnya dia tidak mumayyizah. Ghairu mumayyizah tu maksudnya tidak mumayyizah. Apa maksud tak mumayyizah? Macam kita cakap sebelum ni lah. Dia tidak melihat perbezaan sifat darah yang keluar sama ada kuat ataupun lemah. Dia tak nampak beza pun sifat darah yang keluar. Tak nampak kuat, ada lemah pun tak nampak. Dia nampak satu sifat je. Ataupun dia nampak beza darah yang keluar tapi tidak menepati syarat-syarat mumayyizah. Tidak menepati syarat mumayyizah. Apa hukum dia? Haidnya hanya sehari semalam je ataupun 24 jam yang pertama dikira dari mula darah keluar. Dari mula darah keluar. Jadi hari pertama darah keluar tu itu saja dia hukum haid. 24 jam yang pertama je dia hukum haid. Kemudian yang baki tu semua suci sampailah 29 hari. Okey. Semua suci sampai 29 hari. Ini bagi wanita yang pertama kali datang haid tapi tak mumayyizah. Okey, maka contoh dia contoh dia darah keluar melebihi hari ke-15. Dia tak mumayyizah, darah keluar satu warna je contohnya. Darah keluar satu warna saja. Dia ada adat tak? Saya nak tanya, dia ada adat kebiasaan tak?
Dia ada adat kebiasaan ke tak ada? Sorry, kita buat 15 ni. Kita buat kat sini lah. Sini. Dia ada kebiasaan tak? Tak ada, sebab dia baru pertama kali datang kid. Tiba-tiba kena istihadah. Darah keluar lebih daripada 15 hari. Maka bila darah keluar lebih 15 hari, dia tengok sifat sama aja, maka dia kena mandi hari ke-15. Mandi. Okey, macam mana dia nak tahu hid dia apa? Hid dia berapa hari? Jadi disebabkan dia pertama kali datang hid, dia tak ada adat lagi, dan dia pula tidak mumayyizah, maka hidnya hanya sehari semalam sahaja. Sampai sini. Okey. Kalau keluar daripada pukul 8 pagi, hid dia sampai 8 pagi esok. Hid dia sehari je, 24 jam. Kemudian dia mengalami istihadah ataupun suci lah. Suci tapi darah masih keluar, jadi kira darah tu dikira istihadah. Istihadah berapa hari nak kira istihadah ni? 29 hari. Kalau hid dia berhenti sebelum, contohnya kalau darah ni berhenti pada hari ke-20, contohnya darah berhenti pada hari ke-20, maka hidnya sehari semalam, kemudian yang baki dia sampai hari ke-20 semuanya istihadah. Okey. Tapi kalau hid dia lama, kalau darah dia lama keluar, sampai hari ke contohlah hari ke 60 juga, contoh kan. 60 hari keluar darah. Macam mana kita nak kira hid dia? Sama juga macam yang tadi kita bercakap tadi. Kalau adat kebiasaan, dia 7 hari, lepas tu suci dia, adat kebiasaan suci dia 20 hari. Dia berterusanlah 7 hari hid, 20 hari suci, 7 hari hid, 20 hari suci. Tapi yang ini tak ada adat lagi. Jadi dia kena kira sehari semalam je hid. Secara yakinnya hid dia sehari semalam. Sehari semalam hid, kemudian 29 hari lagi suci, 29 hari lagi. Okey. Yang ini hid sehari semalam, kemudian 29 hari lagi suci. Contohnya ni hari ke-30 sini kan. Jadi ni satu hari. Ini hari kedua sampai hari ke-30. Dapatlah 29 hari. 29 hari. Ini istihadah ataupun suci. Kemudian darah berterusan keluar ni macam mana? Pun sama, dikira sehari semalam hid dia. Lepas selesai 29 hari suci, sehari semalam hid. Sampai 31 kan? Hid. Kemudian suci balik 29 hari. 29 hari. Tu kalau darah dia berterusan. Okey. Istihadah. Suci. Hid dia yang kedua bermula hari ke-31 lah ya? Ya, betul. Hid dia bermula bukan 31. Sebab istihadahnya bermula daripada, contohlah pukul 8 pagi. Istihadah dia bermula daripada hari, okey ni macam mana nak kata? Hari ni datang hid pukul 8 pagi. Esok hari ni datang darah pukul 8 pagi. Esok pukul 8 pagi tu hid dia sehari semalam je. Okey. Kemudian esok ataupun lusa dia daripada start pukul 8 pagi. Hid dia hanya 24 jam je, iaitu daripada pukul 8 pagi darah mula keluar sehingga pukul 8 pagi esok.
Lepas tu terus dikira istihadah. Daripada pukul 8 pagi tu sehingga pukul 8 pagi hari ke-30. Jadi pukul 8 pagi hari ke-30 sehingga pukul 8 pagi hari ke-31 dikira haid. Okey, macam tu. Ya, betul. Okey. Boleh kan? Macam itulah sampai seterusnya kalau dah keluar lama kan. Okey. Selesai kat situ. Boleh Sorry lah senior apa ni. Macam tak berapa nak kemas sangat kan. Harap semua boleh faham lah ya. InsyaAllah. Okey. Macam itulah dia cerita dia. Cuba tengok tu. Okey. Jadi suci dia baki hari selepas 24 jam tu suci. Jadi dia kira suci selepas 24 jam pertama tu sehingga 29 hari. Okey. Kemudian jika darah berterusan keluar, maka setelah suci selama 29 hari, dia dikira haid semula selama sehari. Kemudian dia perlu mandi wajib dan darah selepas itu adalah istihadah selama 29 hari. Sekiranya darah masih keluar dan begitulah seterusnya. Okay. Jadi kat sini, kena ingatlah kalau dikira haid, kena mandi wajib lah. Okay. Jangan tak mandi wajib pula. Kat sini kita dah mandi wajib. Lepas tu bila kita kenal pasti balik, rupanya sehari semalam je haid. So kena qada lah solat ni. Okay, solat ni kena qada semua. Kemudian ini solat macam biasa sebab ni istihadah kita dah mandi wajib kan. Solat macam biasa sampai hari ke 30. Sampai sini. Kemudian dia haid semula. Jadi tak perlu solat. 31 nanti solat semula. Tapi mandi wajib dulu. Ingat, jangan tak mandi wajib terus solat kan. Bila kita kata ni haid, dia sehari semalam je, lepas tu mandi wajib balik. Mandi wajib semula. Okay, kalau sini pukul 8 pagi, haid dia sampai pukul 8 pagi esok, 31, maka mandi wajib, lepas tu solat macam biasa sampai 29 hari yang seterusnya. Okey, boleh Okey. So kita pergi kepada kita punya jadual. Berapa ni? 19. Okey. Okey. Keadaan ketiga. Wanita istihadah ketika haid. Wanita istihadah ketika haid. Keadaan ketiga adalah mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah tadi kita kata apa? Wanita yang pernah didatangi haid sebelum ni. Sebelum kena istihadah ni dia dah pernah datang haid dah. Bulan lepas dia datang dah. Ataupun dah bertahun-tahun dah dia datang. Tu dikira mu'tadah. Okey, wanita yang dah pernah didatangi haid. Mumayyizah, dia melihat perbezaan sifat darah yang keluar sama ada kuat ataupun lemah dan dia menepati syarat mumayyizah, maka hukum dia ikut hukum wanita mumayyizah. Tengok balik muka surat 81 hingga 86. Jadi secara ringkas dia, darah kuat tu haid, darah lemah tu istihadah. Ini kita dah apa tadi? Okey, kemudian yang yang tadi yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah apa? Pernah datang haid sebelum ni. Dia ingat waktu dan ingat tempoh kebiasaan haid. Dia ingat waktu dan ingat tempoh. Dia pernah datang haid dan dia ingat waktu dan tempoh kebiasaan haid. Tapi ghairu mumayyizah, tapi dia tidak mumayyizah. Dia tak nampak beza pun sifat darah-darah yang keluar tu, tak nampak ada kuat dan lemah pun tak nampak, satu sifat je, ataupun dia tidak menepati syarat-syarat mumayyizah. Jadi kalau macam ini, maka hukum dia haid dan suci dia ikut tempoh kebiasaan haid. Suci dia ikut tempoh kebiasaan suci. Kita dah bincang tadi rujuk muka surat 86 hingga 88. Okey. Okey, baik. Yang ini kita nak bincang sikit. Okey, tiga perkara nak bincang sikit, iaitu
Nombor 5, keadaan kelima, keadaan keenam dan keadaan ketujuh. Okey, siapa yang boleh bertahan, tahanlah. Siapa yang nak apa, nanti nak keluar dulu, nanti tengoklah rakaman. Okey, sebab saya yang kena habis juga hari ni. Kalau tak nanti panjang lagi cerita dia, kan. Okey, baik. Keadaan kelima untuk wanita istihadah ketika haid ni dipanggil mutahayyirah mutlaqah. Okey, mutahayyirah mutlaqah. Okey, apa maksud mutahayyirah mutlaqah ni? Mutahayyirah mutlaqah, wanita tu dia pernah datang haid sebelum ni. Okey, dia masuk kategori kat situ. Kategori yang belah kanan kalau dalam jadual yang kita buat tu, di belah kanan. Dia pernah datang haid tapi first dia tak mumaizah. Di bawah tu dia tidak mumaizah. Dia pernah datang haid, dia tak mumaizah. Okey. Maksudnya dia tak nampak beza sifat darah ataupun dia tidak menepati syarat-syarat mumaizah. Okey. Tapi cuba tengok yang apa tu? Satu perkara utama, dia lupa tempoh dan waktu kebiasaan haid. Dia ada adat sebelum ni, adat kebiasaan haid dia, tapi dia lupa. Dia tak ingat ataupun dia tak tahu tempoh kebiasaan haid dia berapa hari. Ataupun waktu kebiasaan haid dia keluar berapa hari. Waktu bila haid dia keluar. Biasa waktu haid saya keluar 10 hari pertama dalam setiap bulan. Tak, dia tak ingat. Bila tak ingat. Dia tak ingat langsung. Jadi dia bila tak ingat langsung, dia lupa ke tak ingat ke tempoh kebiasaan haid dia ataupun waktu mula, sama ada awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan ke. Dia tak ingat langsung. Blank. Okay, tak ingat langsung. Maka wanita ini dianggap ataupun dikira ataupun dinamakan sebagai mutahayyirah mutlaqah. Okey, mutahayyirah ni apa maksud dia? Mutahayyirah ni wanita yang kebingungan ataupun keliru. Dia keliru. Dia kebingungan ataupun keliru. Dia berada dalam kekeliruan. Kekeliruan mutlaqah, kekeliruan sepenuhnya, kebingungan sepenuhnya. Okey, sebab kalau dia dah pernah datang haid sebelum ni. Kalau dia ingat berapa lama tempoh dia haid dan bila waktu dia haid, maka kita boleh hukum ikut adat dia, ikut adat kebiasaan dia. Kan? Macam sebelum ni, macam kategori keempat tadi, keadaan keempat. Dia ingat waktu, dia ingat tempoh. Tapi yang ini dia lupa terus waktu yang tempoh. Waktu bila datang haid, lepas tu tempoh berapa lama dia datang haid pun dia tak ingat. Maka wanita ni masalah betul lah. Masalah betul. Jadi apa hukum dia untuk wanita ni? Sabar dulu Okey, sabar dulu. Jadi wanita mutahayyirah mutlaqah ni kenapa kita kita boleh kata macam mana boleh jadi macam itu? Macam mana boleh jadi habis lupa, tak ingat tempoh waktu semua ni? Dia lupa ataupun dia tak ingat tempoh kebiasaan haid dia, waktu kebiasaan haid dia. First, antara sebab utama dia, dia lalai, leka, tak nak ambil tahu pasal haid dia yang lepas, tak nak tulis, tak nak catat. Okay, tak nak ambil tahu. Ataupun orang perempuan baru bertaubat, contohlah sebelum ni memang apalah, macam tak fikir langsung lah soal haid ke benda ke kan. Tak fikir langsung soal solat bagi semua. Jadi dia tak tahu berapa hari aku haid. Bila masa aku haid dia tak tahu. Asal dia keluar darah, dia pakai tuala wanita, lepas tu enjoy kan. Tu antara dia sebab lalai, leka, ataupun kita memang tak ingat tapi tak tulis pula tu. Pun sama juga. Okey, ataupun mungkin dia gila, pernah gila dan keluar haid time tu, tiba dia sihat balik tapi dia tak tahu berapa hari dia haid, berapa hari dia suci, dia tak tahu kan. Ataupun mungkin dia pernah aksiden, hilang ingatan. Tu antara sebab-sebab antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan seseorang tu lupa tempoh dan waktu kebiasaan haid. Okey, boleh nampak tu? Okey, jadi orang yang macam ini, ini masalah sikit ni. Orang yang macam ni
dia hukum. Okey, tengok hukum tu. Tengok hukum belah kanan sekali. Orang yang macam ni, hukum dia dihukum haid pada 5 perkara dan dihukum suci. Bawah dia sikit. Dihukum suci pada 6 perkara. Sepanjang darah tu keluar, dia dihukum haid. Sepanjang darah tu keluar, berapa lama darah tu keluar, dia dihukum haid untuk 5 perkara. Ini kalau darah tu kalau dia tak mumaizah, kalau dia mumaizah tak ada masalah, boleh ikut mumaizah, ikut hukum wanita mumaizah. Ni dia tak mumaizah. Lepas tu dia lupa tempoh, lupa waktu kebiasaan haid. Maka dia sepanjang darah tu keluar, dia dihukum sebagai haid untuk pada 5 perkara dan dia dihukum sebagai suci pada 6 perkara. Okey, pertama sekali dia dihukum sebagai haid. Maksud bila hukum sebagai haid pada 5 perkara ni, pertama sekali bersama suami pada pusat hingga lutut, maka tak boleh sebab dia dihukum haid. Orang wanita haid tak boleh bersama suami pada pusat hingga lutut kan. Selain pusat hingga lutut tu tak apa. Kemudian baca Quran di luar waktu solat, luar solat. Kan tak solat pun, tapi di luar solat tak boleh baca Quran sebab dia dihukum haid. Kemudian tak boleh sentuh mushaf. Tak boleh sentuh mushaf sebab dia hukum haid pada perkara ni. Tak boleh duduk dalam masjid. Menetap dalam masjid, duduk dalam masjid tak boleh sebab dia dihukum haid. Kemudian yang last sekali, dia tak boleh lintas masjid, tak boleh melintasi dalam masjid jika dia kuatiri mengotori masjid. Kalau dia rasa takut darah tu menitik mengotorkan masjid, maka dia tak boleh lintas. Okay? Duduk patah lagi kan. Lintas pun tak boleh kalau dikuatiri mengotori masjid. Kalau dia tak kuatiri, boleh dia lintas. Tapi kalau tak ada hajat, dia makruh. Kalau ada hajat, tak diharuskan. Okey, 5 perkara tu dia dihukum haid. Maka tak boleh buat lah. Kemudian pada 6 perkara yang ini dia dihukum suci, kena buat. Bukan kena buat, masih boleh buat. Okey, dihukum suci. Dihukum suci pada 6 perkara, maka ketika sepanjang darah dia keluar tu, dia wajib solat. Sebab solat tu dihukum suci, dia dihukum suci untuk solat. Kalau tawaf, boleh tawaf kan. Kalau iktikaf, boleh iktikaf. Tawaf ni kena tengoklah. Tawaf ni kalau tak silap saya, tawaf rukun tak boleh. Tawaf ifadah, tu tak boleh. Tawaf sunat boleh lah. Okey, kemudian iktikaf boleh. Suci, maksudnya dia hukum suci. Untuk iktikaf dia boleh iktikaf. Ustaz, bukan tak boleh duduk dalam masjid ke? Kan tadi dia hukum haid, maksudnya tak boleh duduk dalam masjid. Tapi iktikaf boleh pula. Kalau nak iktikaf boleh. Kalau nak iktikaf boleh, dibolehkan. Walaupun ada perbahasan ulama kat situ, tapi kalau untuk iktikaf dibolehkan. Puasa dia hukum suci, masuk kena puasa lah. Wajib puasa. Dia hukum suci untuk puasa, maka wajib puasa. Dia hukum suci untuk solat, maka wajib solat. Talak, kalau suami jatuhkan talak, maka tidak haram. Maksud dia hukum suci. Maka kemudian yang seterusnya mandi wajib. Maka boleh mandi wajib. Dia hukum suci untuk mandi wajib sepanjang darah ni keluar. Okey. Boleh dapat tak kat situ? Boleh dapat sampai situ? Boleh Okey. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal mandi wajib. Pasal mandi wajib. Pasal solat lah, pasal mandi wajib. Jadi, untuk setiap kali dia nak tunai solat fardu, maka dia kena mandi wajib. Okey, dah tu dekat situ bawah tu kan. Perlu mandi wajib setiap kali ingin menunaikan solat fardu. Orang perempuan ni kalau dia mutahayyirah mutlaqah ni, dia kena mandi wajib setiap kali solat fardu. Bila nak mandi wajib? Bila dah masuk waktu. Dah masuk waktu baru boleh mandi wajib. Nak tunaikan solat fardu, setiap solat fardu nak tunaikan mesti mandi wajib. Okey, sebab apa? Sebab setiap waktu yang berlalu tu dia berkemungkinan suci, berkemungkinan haid. Sebab dia dah lupa, tempoh haid dia dah lupa, waktu kebiasaan haid dia dah lupa. Jadi kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Maka untuk tunaikan solat dia perlu mandi wajib setiap kali nak tunaikan solat fardu. Okey.
mandi wajib tu mestilah dilakukan selepas masuknya waktu solat tu. Dan kemudian cara nak mandi wajib dia. Cara mandi wajib tu dia ajar juga. Cara mandi wajib tu mesti jaga tertib wuduk ketika mandi wajib. Macam mana nak jaga tertib wuduk ketika mandi wajib? Maksudnya bila kita jaga tertib wuduk ketika mandi wajib, dan kita niatkan saja aku maka ada besar kerana Allah Ta'ala kan. Lepas tu kita jaga tertib wuduk ketika mandi tu, maka lepas mandi tu tak perlu lagi kita nak ambil wuduk, kita boleh solat terus. Okay? Kita boleh solat terus. Macam mana cara dia nak jaga tertib wuduk ni? Kita mandi pertama sekali, ni apa? Ni apa kita kongsikan. Pertama sekali basuh ni yang sunat-sunat semua tu buat dululah buat dulu sebelum tu. Okey. Tapi nak mandi wajib ni macam mana cara dia? Pertama sekali niatkan saja aku mandi wajib ataupun saja aku maka hadas besar bagi kubul dan dubur dan kawasan sekitarnya. Itu cara dia. Saja aku maka hadas besar bagi kubul dan dubur dan kawasan sekitarnya. Maksudnya basuh dulu. Basuh dulu kubul, dubur semua basuh. Dan kawasan sekitar tu basuh. Mandi wajib dah tu. Mandi wajib, niat mandi wajib semua. Mandi fardu. Kemudian dah selesai kat situ, maka jangan sentuh dah. Lepas selesai basuh kubul, dubur, kawasan sekitar itu, kawasan sekitarnya tak perlu sentuh dah. Jangan sentuh dah. Jadi kita boleh mula mandi wajib dengan muka. Mula dengan muka. Ni tertib wuduk tu. Mandi wajib dengan tertib wuduk tu. Jangan niat wuduk. Bukan niat suruh niat wuduk. Tak. Niat dia apa? Saja aku mengangkat ada besar kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengangkat besar bagi keseluruhan tubuh badan yang berbaki kerana Allah Ta'ala kan. Basuh muka. Kenakan air pada muka. Sebab ambil wuduk mula dengan muka kan. Basuh muka semua. Selesai muka. Tangan pula. Basuh tangan. Basuh tangan, kenakan semua celah-celah bagi semua ni basuh. Kemudian tangan kiri pula basuh semua. Mandi wajib bukan niat wuduk, niat mandi wajib ni. Tangan. Lepas tu basuh pula kepala, rambut-rambut semua. Jurus sari semua kat kepala, rambut semua selesai. Telinga. Selesaikan telinga pula. Kemudian badan belakang semua tu kan. Belah kanan belakang, belah kiri depan, belah kiri belakang sampai kaki. Jangan sentuh kubul dan dubur kan batal nanti wuduk tu. Sebab bila kita angkat hadas besar sebenarnya dah terangkat sekali hadas kecil. Hadas kecil dah terangkat sekali sebab kita dah angkat hadas besar. Jadi tak perlu nak wuduk dah. Basuh tapi dah tak perlu sebab kita tadi dah mandi wajib untuk kubur dan dubur dan kawasan sekitarnya. Jadi basuh macam tu, jirus je. Kan, jirus macam tu je. Lepas tu terus sampai kaki, basuh kaki sampai selesai. Maka bolehlah kita terus keluar bilik air, pakai telekung, pakai semua kan. Lepas tu terus solat. Wajib buat macam tu. Jaga tertib wuduk ketika mandi wajib ke dalam keadaan mutahayyirah mutlaqah ni. Ni kalau mutahayyirah mutlaqah bukan semua orang macam tu. Macam tu. Kecuali lah kalau misal kata ni dia kata setiap kali nak solat fardu kena mandi wajib kan? Ya betul. Kecuali kalau dia teringat. Kalau orang tu teringat biasanya saya mandi wajib sebelum maghrib. Biasanya saya mandi wajib sebelum maghrib. Maksudnya apa? Maksudnya dia teringat dia ni biasanya suci daripada haid dia sebelum maghrib. Jadi waktu maghrib dia mandi wajib. Kalau macam itu, kalau dia teringat dia mandi wajib memang biasa dia putus haid tu ataupun berhenti haid tu sebelum maghrib dan dia mandi wajib lepas maghrib, maka dia mandi wajib lepas maghrib tu setiap hari. Tak perlu dah mandi wajib setiap kali nak solat fardu. Just hanya mandi wajib pada waktu maghrib sahaja. Lepas tu waktu tu lain tu hanya ambil wuduk je. Untuk solat fardu ambil wuduk saja cukup. Tu kalau dia teringat dia teringat waktu putus haid dia. Waktu haid dia berhenti. Waktu haid dia. Biasa saya mandi wajib maghrib.
Jadi dia ingat dia putus haid, dia berhenti haid adalah sebelum maghrib. Jadi dia hanya mandi wajib, dia perlu mandi wajib setiap hari sekali je, iaitu waktu maghrib saja. Setiap maghrib dia mandi wajib, setiap maghrib dia mandi wajib. Tak perlulah dia mandi wajib setiap kali nak solat fardu, tak perlu. Setiap kali maghrib saja dia mandi wajib, kemudian yang lain tu dia ambil wuduk saja. Solat-solat yang lain ambil wuduk saja. Okey, boleh dapat setakat tu? Boleh ya? Okay. Harapnya boleh lah ya. Nak sini menerang ni. Okey, harapnya boleh faham lah. InsyaAllah. Okey, kemudian ini masih lagi mutahayyirah mutlaqah. Tapi kita belajar pula kaedah nak puasa Ramadan. Kaedah puasa Ramadan. Macam mana? Kaedah nak puasa Ramadan 30 hari. Adakah kalau dipuasa 30 hari itu dah cukup? Tak cukup sebenarnya. Okay? Bila mutahayyirah mutlaqah ni, setiap hari tu berkemungkinan dia haid, berkemungkinan dia suci. Jadi kita tak tahu mana satu dia haid, mana satu dia suci. Tapi ulama' dah letak dah kaedah dia. Apa kaedah nak puasa Ramadan? Kaedah dia yang pertama sekali, wajib puasa sebulan Ramadan. 30 hari tu, puasa 30 hari tu. Bila dia puasa 30 hari penuh Ramadan, yang hanya diyakini sah puasanya hanya 14 hari sahaja. Okay? Yang diyakini sah puasanya sepanjang 30 hari Ramadan tu hanya 14 hari sahaja. Nak belajar macam mana cara kira dia tu, panjang sikit lah. Tapi saya tak nak apalah kat sini. Still, yang penting kaedah dia macam tu. Wajib puasa sebulan Ramadan 30 hari, dia akan dapat 14 hari yang diyakini sah puasa. Kemudian lepas Ramadan, dia ambil pula, dia kena puasa lagi 30 hari. Okay? Ini khas untuk mutahayyirah mutlaqah ni. Dia lupa kan, habis lupa semua, adat biasa dia lupa, tempoh waktu pun dia lupa, waktu haid dia bila lupa juga. So dia dah puasa 30 Ramadan penuh, kemudian dia kena puasa lagi 30 hari. Selepas Ramadan, dia kena puasa lagi 30 hari. Satu Syawal jangan puasa, tak boleh puasa kan. Tapi selepas sudah puasa lagi 30 hari, dia akan dapat 14 hari yang diyakini sah puasa dia. Jadi 14 campur 14 ada 28 hari. Mana cara nak lengkapkan lagi 2 hari tu? Tadi 28 hari kan? Macam mana nak lengkapkan lagi 2 hari? Tu kaedah yang ketiga. Kemudian dia kena ambil 18 hari. Ada tempoh 18 hari, dia kena ambil tempoh 18 hari itu, 18 hari yang lain selepas puasa 2 bulan tadi. Puasa 30 hari, puasa 30 hari, lepas tu dia kena ambil satu tempoh iaitu 18 hari, bukan puasa 18 hari tak. Puasa 3 hari pertama dan puasa 3 hari terakhir. Sepanjang 18 hari tu, puasa 3 hari pertama, puasa 3 hari terakhir. Barulah dia dapat lagi 2 hari diyakini sah puasa dia. Barulah sempurna puasanya 30 hari. Macam tu. Okey. Itulah kaedah puasa dia. Kaedah nak sempurnakan 30 Ramadan, 30 puasa Ramadan dia. Macam tu. Okey, saya terus ya. Harapnya fahamlah. Kalau tak nanti lambat habis nak tunggu semua faham kan. Nanti kalau tak faham tengoklah balik rakaman tu. Insya-Allah boleh faham. Mudah-mudahan. Okey, nombor ataupun keadaan wanita istihadah ketika haid yang ke-6. Mutahayyirah, Allah sama juga mutahayyirah tapi tak mutlaqah. Dia bukan mutlaqah. Dia ada ingat sikit, ada lupa sikit. Ada ingat sikit, ada lupa sikit. Dia pernah datang haid, okey. Dia dikenali sebagai mutahayyirah, zakirah lil waqti, nasiyah lil adah. Okey. Nasiyah lil adat. Dia pernah datang haid sebelum ni. Biasalah macam tadilah. Tapi dia ingat waktu. Dia ingat waktu biasa darah tu keluar, tapi dia lupa tempoh. Berapa hari keluar darah? Kalau keluar haid aku ni berapa hari biasa keluar, tak ingat. Tapi dia ingat waktu. Dia ingat waktu darah tu keluar. Okey. Tapi dia tak ingat berapa hari haid dia keluar. Dan dia tak mumayyizah lah. Macam biasalah kalau dia mumayyizah, confirm kita ikut hukum mumayyizah.
tapi dia tak mumayyizah. Cuma dia hanya ingat waktu je. Waktu dia ingat. Maka dia dihukum haid pada waktu. Okey, hukum dia, tengok hukum dia. Maka dia dihukum haid pada waktu yang diyakini haid dan dihukum suci pada waktu yang diyakini suci. Macam tu. Okey. Pada waktu yang tak pasti, dia dihukum haid pada 5 perkara dan dihukum suci pada 6 perkara. Yang tadi macam tadi. Waktu yang tak pasti itu dihukum haid pada 5 perkara dan dihukum suci pada 6 perkara. Macam mutahayyir mutlaqah tadi. Nanti kejap lagi saya terangkan. Okey. Macam mana keadaan? Contoh keadaan. Contoh keadaan. Okay, boleh. Siapa nak live dulu boleh. Saya tak kisahlah. Kalau saya tinggal seorang pun tak ada masalah. Okay? Sebab saya kena habiskan juga. Nanti yang lain semua boleh tengok rakaman. Siapa nak live dulu tak ada masalah. Boleh live dulu. Sebab saya tahu memang dah terlebih masa kan. Okay. Okay, misal kata kita ingat dia ni apa? Dia ingat waktu biasa dia keluar haid, tapi dia lupa berapa lama haid dia keluar, kan? Tapi dia ingat waktu je. Awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. Dia ingat. Tapi berapa lama keluar tu dia lupa. Contohnya lah, okay? Kalau misal kata orang dia darah dia keluar, okay, darah dia keluar lebih 15 hari. Tapi dia kata apa? Dia kata haid aku bermula pada awal bulan. Biasa bermula pada awal bulan. Biasa mula ataupun haid yang sebelum ni ke, kan? Bermula pada awal bulan. Maksud awal bulan tu pada hari pertama setiap bulan. Hari pertama setiap bulan dia haid. Jadi ni hari pertama kan? Hari pertama dia haid. Hari pertama setiap bulan dia akan haid. Okay. Kemudian dia kata dia hari pertama dia haid tapi dia tak ingat berapa lama dia haid. Yang dia tahu hari pertama setiap bulan dia haid. Contohlah, okey. Contohnya hari pertama ni, okey, dia kata hari pertama dia haid. Jadi hari pertama setiap bulan ni, dia haid, maka hari pertama pada awal bulan kita hukum sebagai haid haid secara yakin. Maksudnya hari pertama pada awal bulan memang haid sebab dia ingat waktu haid dia adalah hari pertama setiap bulan. Hari pertama awal bulan tu. Pertama setiap bulan tu kan. Hari pertama confirm haid. Maka kita kena tanda iaitu hari pertama ni haid dengan yakin. Memang yakin hari pertama tu confirm haid. Okey. Jadi kita ada hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan seterusnya lah. Okey. Jadi bila hari pertama ni confirm haid, kan, hari pertama confirm haid, dia hari pertama mula haid dia. Okay? Dia kata haid saya setiap bulan akan mula pada hari pertama setiap bulan. Kalau kali ini dia kena haid, maka hari pertama setiap bulan tu dikira haid secara yakin. Tapi disebabkan dia tak ingat berapa banyak tempoh dia, tempoh haid dia tak ingat berapa lama saya haid, saya tak pasti. Maka kita kena ambil langkah berjaga-jaga sepanjang tempoh sebanyak-banyak haid. Tempoh haid paling lama berapa hari? 15 hari kan? Maka sepanjang tempoh 15 hari ni, sepanjang tempoh ini, sebab dia kata haid dia tak pasti haid dia berapa lama, maka kemungkinan haid dia sehari semalam, kemungkinan haidnya 2 hari, kemungkinan haidnya 3 hari,
kemungkinan hidnya 4 hari, kan kemungkinan hidnya 5, 6 ataupun sampai 15 hari kemungkinan. Maka tempoh-tempoh kemungkinan ni kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Apa langkah berjaga-jaga? Langkah berjaga-jaga pada tempoh ni. Tempoh-tempoh yang kebarangkalian haid dia berhenti. Sama ada pada hari kedua dia berhenti, atau hari ketiga dia berhenti, hari keempat berhenti, kita tak pasti. Tapi jadi kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Maka kita kena solat, kena solat pada setiap hari dan kena mandi wajib untuk setiap waktu solat. Sepanjang ini tak perlu, sebab ni memang haid yakin, secara yakin ni confirm haid, sebab dia kata haid dia mula 1 hari bulan tapi tak tahu berapa lama, dia tak ingat. Maka hari pertama awal bulan confirm haid, so tak perlu solat. Hari kedua dah kena mandi wajib, setiap solat fardu kena mandi wajib dan kena solat. Tapi sebagai langkah berjaga-jaga, maksudnya apa? 5 perkara mesti dianggap sebagai macam haid, dihukum sebagai haid, dan 6 perkara dihukum sebagai suci. Sepanjang hari kedua, ketiga, keempat sampai hari ke-15 ni. Dia nak dihukum macam mana? Okey, cuba tengok ni. Tengok jadual kita balik. Nampak tak? Dihukum haid pada waktu yang diyakini haid. Waktu bila yang diyakini haid? Pada hari pertama. Hari pertama setiap bulan tu kan. Hari pertama bulan tu darah keluar, itu memang confirm yakin haid. Sebab dia kata kebiasaan haid dia bermula pada hari pertama setiap bulan. Jadi hari pertama je confirm haid. Jadi dihukum haid lah pada hari pertama tu. Yang dihukum suci hari ke berapa? Hari ke berapa yang dihukum suci pada waktu yang diyakini suci? Bila waktu yang diyakini suci? Selepas hari ke-15. Itu confirm suci. Sebab haid paling lama 15 hari je. Jadi selepas hari ke-15 itu confirm suci. Hari ke-16, ke-17 kalau keluar darah lagi, itu confirm suci. 17, 18 semua tu kalau keluar darah lagi, itu confirm suci. Suci secara yakin. Yakinlah suci. Sebab haid dia kalau keluar pun sampai hari ke-15 saja. Okey. Jadi pada waktu yang tak pasti, nampak tak? Waktu tak pasti, hari kedua tak pasti haid ke tak ni. Hari ketiga, hari keempat, sebab yang pastinya hari pertama je haid. Dia kata hari pertama tu memang confirm haid dia mula. Hari kedua ni mungkin haid dia ada, mungkin dia haid juga, ataupun mungkin dia dah suci. Kan? Sebab sekurang-kurang suci 1 hari 1 malam. Jadi hari kedua sampai hari ke-15 ni berkemungkinan haid, berkemungkinan suci. Maka hukum dia sepanjang hari kedua sampai hari ke-15 dihukum haid pada 5 perkara yang kita sebut tadi, dan dihukum suci pada 6 perkara. So dia kena solat dan kena mandi wajib setiap kali waktu solat. Macam bawah tu tengok ketika waktu kebarangkalian berhenti haid. Mungkin hari kedua, hari ketiga ni kebarangkalian berhenti haid, hari keempat sampai hari ke-15 ni ada kebarangkalian haid dia berhenti, maka kena mandi wajib setiap kali untuk solat fardu. Bila nak mandi wajib? Bila dah masuk waktu. Okey. Macam mana cara nak mandi wajib? Kena jaga tertib wuduk ketika mandi wajib. Macam itu. Okey. Kalau misal kata dia ingat, dia tiba-tiba teringat, oh saya biasa mandi wajib waktu ni lepas zuhur. Biasa mandi wajib lepas zuhur, dia kata. Okey, kalau lepas zuhur maksudnya tak perlu mandi wajib setiap kali untuk solat fardu, hanya mandi wajib pada waktu zuhur sahaja setiap hari, sekali je setiap hari. Waktu-waktu yang lain untuk solat-solat yang lain hanya ambil wuduk sahaja. Okey? Tu. Okay, boleh. Mudah-mudahan okey itu dia. Okey? Itu dia. Cuma dia kata okey. Tak apa tu, apalah kalau mungkin ada lagi penerangan lagi panjang, tapi saya tak nak teranglah. Okey, tu dia punya ringkas dia macam itulah. Kalau dia kata confirm hari ke-6 haid, dia kata hari ke-6 saya setiap bulan
hari ke-6 tu confirm haid. Jadi yang diyakini haid adalah hari ke-6 saja. Maka hari ke-6 tu jangan solat. Hari-hari yang lain tu, hari-hari yang lain tu dia kena solat. Contoh saya bagi contoh. Secara ringkas lah, secara ringkas. Okay, secara ringkas dia kata setiap bulan saya mengalami haid, tapi saya tak pasti berapa lama haid saya. Saya tak pasti saya tak pasti berapa lama haid saya, tapi haid saya keluar setiap bulan tu daripada antara 1 hingga 10 hari bulan, 1 hingga 10 hari bulan. 10 hari pertama setiap bulan. Haid saya keluar 10 hari pertama setiap bulan. Okey, kita mark 10 hari pertama setiap bulan. Okey. Okey, 10 hari pertama ni kira darah keluar lah ni, darah keluar semua. Okey, dia mark, dia kata haid saya tak tahu berapa lama keluar, tapi haid saya biasa keluar 10 hari dalam 10 hari pertama. Antara 10 hari pertama setiap bulan ni. Dan seingat saya kalau pada hari ke-6 memang saya sentiasa haid pada hari ke-6. Itu dia ingat. Hari ke-6 memang saya haid. Okey. Jadi haid ni akan berlaku antara ni sampai 10 ni. Dia takkan lebih. Jadi kita letak dulu mana satu haid secara yakin. Haid secara yakin adalah pada hari ke-6. Okey, haid yakin. Pada hari ke-6. Sebab dia kata haid dia antara hari pertama sampai hari ke-10 je. Tapi hari ke-6 confirm haid dia kata. Hari ke-6 confirm haid. Memang seingat saya hari ke-6 confirm haid. Jadi haid yakin dia adalah hari ke-6 sahaja. Kemudian suci yakin yang mana? Yang yakin suci. Suci secara yakin adalah pada hari selepas hari ke-10. Hari ke-11 dan seterusnya. Ni confirm suci lah ni. Okey. Confirm suci. Andai kata darah keluar ni. Darah sentiasa keluar. Jadi hari ke-11 ni sampai contohlah 30 kan. Ini confirm suci. Suci secara yakin. Jadi kalau suci secara yakin maka ini confirm istihadah. Okey. Darah yang keluar sepanjang selepas hari ke-10 ni confirm istihadah. Okey. Darah yang keluar pada hari ke-6 confirm haid. Jangan cakap banyak dah, confirm haid. Yang kita tak tahu, yang tak pasti. Yang tak pasti adalah hari pertama setiap bulan, hari kedua, 3, 4, 5, tak pasti. 7, 8, 9, 10. Ni tak pasti. Jadi hari-hari yang tak pasti ni kita kena ambil hukum sama macam yang ini. Bila tak pasti kena berjaga-jaga. Okey. Waktu tak pasti ni kena sampai sini kena berjaga-jaga. Okey, berjaga-jaga. Apa maksud berjaga-jaga? Yang inilah maksud dia. Tak pasti kan? Tak pasti. Ini pun tak pasti. Jadi bila tak pasti, kita kena tengok mana? Bila tak pasti, tengok tu. Pada waktu yang tak pasti, dihukum haid pada 5 perkara dan dihukum suci pada 6 perkara. Tu. Okey. Pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, lepas tu hari ke-7, 8, 9, 10, itu tak pasti. Maka dihukum haid. So kena solat dan mandi wajib setiap kali waktu solat. Setiap kali waktu solat kena mandi wajib. Kemudian jaga tertib wuduk ketika mandi wajib. Okey, tapi waktu kenapa kena mandi wajib tu? Kita tengok
Okey. Dia kata hari ke-6 confirm haid. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ni, ini dia apa, kalau kita nak berjaga-jaga pun, sebab kita tak pasti, so kita kena solat waktu ni sebab kita tak pasti yang ini keluar haid ke tidak, kan, keluar haid ke tidak. Jadi kita tak perlu mandi wajib kat sini, kita hanya perlu berwuduk sahaja. Sebab apa? Mandi wajib ni mestilah pada waktu yang kemungkinan boleh haid boleh berhenti. Jadi dia kata hari ke-6 confirm yakin haid, maka haid hari yang kemungkinan haid berhenti adalah hari ke-7, 8, 9 atau 10. Ini kemungkinan haid datang. Mandi wajib ni mesti kemungkinan haid berhenti, maka mandi wajib hanya dibuat setiap kali waktu solat tu pada hari ke-7, ke-8, ke-9 atau ke-10 sahaja. Untuk mandi wajib tu. Mandi wajib setiap kali waktu solat tu. Yang ini tak perlu mandi wajib. Sebab ini bukannya hari yang kemungkinan darah berhenti. Ini hari kemungkinan darah datang. Okey. Ini mungkin darah datang yang pertama, mungkin darah datang yang kedua, kita tak tahu. Mungkin darah datang yang ketiga atau hari keempat atau yang kelima. Jadi kat sini kita kena solat, wajib solat, tetapi hanya perlu berwuduk sahaja, tak perlu mandi wajib kat sini. Okey. Mandi wajib ni adalah untuk darah ke waktu kemungkinan darah haid berhenti, iaitu semua mungkin hari ke-7, 8, 9, 10 kan, macam tu. Okey. Selesai dekat situ. Last. Okey, kita last. Tinggal 12 orang je. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Okey. So last, harapnya boleh faham ya. Siapa tak faham boleh tengok semula nanti, insya-Allah. Ulang banyak kali, tak apa. Okey, tengoklah ulang banyak kali. Kita ni rakam je ni. Okey. Yang last iaitu kita berada dekat last ke ni? Kat sini kan. Okey. Tadi nombor 6 Tadi nombor 6. Dia ingat waktu tapi dia lupa tempoh. Dia ingat waktu tapi lupa berapa hari dia keluar haid. Dan yang ke-7, yang last, dia pernah datang haid sebelum ni, dia ingat tempoh tapi lupa waktu. Ingat tempoh tapi lupa pula waktu. Bila dia datang haid, lupa pula waktu dia. Okey, mutahayyirah, dzakirah lil adad, ingat tempoh dia berapa banyak, berapa lama haid, tapi nasiyah lil waqti, tapi lupa waktu kebiasaan haid. Awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan ke, dia lupa. Jadi dia hukum haid pada waktu yang dia yakini haid, dan dihukum suci pada waktu yang dia yakini suci. Okay, pada waktu yang tak pasti dia sama macam tadi. Pada waktu yang tak pasti dihukum haid pada 5 perkara dan dihukum suci pada 5 perkara. Maksudnya kena solat lah ni. Okay, kena solat pada waktu yang tak pasti itu, dan kena mandi wajib setiap kali untuk solat fardu. Kena mandi wajib tu bila masuk waktu, jangan mandi wajib sebelum masuk waktu. Kemudian kena jaga tertib wuduk ketika mandi wajib. Okey. Ni lah. Last ni. Jangan risau. Last. Okey, apa hukum dia? Hukum tersebut yang kita cakap ni untuk wanita yang apa? Yang dia ingat tempoh tapi tak ingat waktu. Dia ingat tempoh biasa haid tapi tak ingat waktu bila dia haid. Pertama sekali, untuk kita hukumkan seperti hukum yang tadi, dia ada 2 syarat. Tu syarat pertama, dia mesti tahu berapa jumlah kitaran haid dan suci dia. Okey. Dia mesti tahu berapa kitaran haid dia. Haid saya, kitaran haid saya, bukan haid saja. Kalau haid saja dia dah tahu tempoh apa kan. Berapa kitaran haid dan suci. Saya mengalami haid dan suci setiap bulan sebanyak 28 hari. Contohnya. Dia ingat 28 hari tapi dia tak ingat waktu bila. Contoh. Kan? Ataupun kitaran haid saya dengan suci saya sebulan setengah. Contoh, dia ingat kitaran tu. Dia ingat kitaran haid dia. Okey. Ataupun dan satu lagi dia mesti tahu bila mula kitaran haid dia. Bila mula. Hari pertama setiap bulan ke, ataupun tengah bulan ke, ataupun macam mana. Okey. So kita bagi contoh lah. Kita bagi contoh. Jadi kalau tak ada 2 syarat ni, maka dia dihukum wanita mutahayyirah. Maksudnya kalau tak ada 2 syarat ni,
terus tak payah nak panjang cerita kan, dia hanya tahu contoh dia hanya tahu tempoh kebiasaan head je, tapi dia tak tahu bila mula kitaran head dia, bila waktu mula kitaran head dia tak tahu. Lepas tu dia tak tahu jumlah kitaran head dan suci dia setiap satu kitaran tu, dia tu pun tak tahu. Confirm bagi dia terus mutahayyirah. Hukum dia mutahayyirah. Mandi wajib setiap kali untuk solat fardu. Tak payah nak fikir panjang lah ya. Okey. Jadi untuk wanita yang macam ini, ya. Contohlah contoh. Okay, kita tengok dia punya contoh dia. Contohnya dia kata head saya selama 6 hari. Dia tahu head dia 6 hari. Okey. Dia tahu tempoh kan, dia ingat tempoh tu. Dia kata head saya selama 6 hari dan dia ingat 6 hari itu dalam tempoh 10 hari pertama. Macam tu. Dia ingat. Okay, dia ingat 6 hari head dia, tapi 6 hari head tu dalam tempoh 10 hari pertama. Jadi at least dia ingat sikit lah kan. Dia ingat sikit. Dia ingat 6 hari head. So mestilah antara 1 hingga 10 ni mesti ada 6 hari dia head. Tapi tak tahu mana satu. Jadi dia kata apa? Hari ke-5, ke-6 confirm head secara yakin. Okay, kita tengok sini. Macam mana dia boleh tahu hari ke-5 dan hari ke-6 ni confirm head? 2 hari ni head secara yakin. Yakin head lah ataupun confirm head. Macam mana boleh dapat hari ke-5 dan ke-6 ni confirm head? Dia tak tahu, dia tak cakap hari ke-5 ke-6 tu dia head. Dia confirm head, dia tak cakap. Tapi kaedah mengatakan kalau dia kata 6 hari dalam dalam 10 hari pertama setiap bulan ni, dia ada 6 hari dia akan head. Jadi hari ke-5 dan ke-6 confirm head ikut kaedah. Kenapa jadi macam tu? Macam mana boleh dapat macam tu? Untuk hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebab apa hari ke-5 dan ke-6 dikira head secara yakin? Sebab kita tengoknya. Kalau misal kata kita kira head dia daripada hari pertama. Kan? Hari pertama. Kalaulah kita anggarkan headnya daripada hari pertama. Mesti 6 hari. Dia kata 6 hari head dia kan, tempoh dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kena tak pada nombor 5 dan 6? Kena dekat nombor 5 dan 6. Hari ke-5 dan hari ke-6 tu memang kena. Kalau misal kata kita anggarkan head dia mula hari kedua. Hari 1 dah tak kena. Nampak tak? Hari 1 dah tak kena. Okay, hari kedua. Kalau misal kata head dia bermula pada hari kedua, contoh kita anggarkan. Okay, 2 ni. So kita kira 6 hari lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 hari. Jadi 5 dengan 6 ni kena tak? Kena. Nampak tak? 5 dengan 6 ni memang kena. Kalau kita kira contohlah, mungkinan head dia mula hari ketiga kot. Okay, cuba kita kira. Kalau 3 ni, maka 2 dengan 1 dah tak kena. Jadi ni tak confirm head sebenarnya. Hari kedua ni tak confirm head. Okay, hari ketiga kira 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hari ke-5 dan ke-6 kena juga. Wajib. Maksudnya memang head yakin kat situ. Ataupun kalau kita anggarkan head dia bermula hari ke-4. Head dia bermula hari ke-4. Okay, kita kira 6 hari. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke-9. Jadi 5 dengan 6 pun termasuk juga. Tapi 1, 2, 3 dah tak termasuk. Nampak tak?
Ataupun kita anggarkan haid dia 6 hari tapi bermula pada hari ke-5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 hari. Jadi 5 dengan 6 ni memang yakin haid dia. 7, 8, 9 tak yakin lagi sebab kalau haid dia bermula pada hari pertama hanya sampai hari ke-6 je. 7, 8, 9, 10 tak haid. Jadi secara yakin adalah 5 dengan 6 sahaja. Dan manakala hari pertama, kedua, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ni kena berjaga-jaga. Maka kena solatlah seperti wanita mutahayyirah tadi, kena mandi wajib ataupun kena kat sini kena berjaga-jaga kan. Jaga-jaga, ni pun berjaga-jaga. Ni kena solat. Tapi tak perlu mandi wajib setiap kali untuk solat. Sebab mandi wajib tu untuk kalau berhenti haid. Jadi berhenti haid, yang ini confirm tak berhenti haid kat sini. Sebab haid dia 6 hari. So kalau kemungkinan berhenti pun dekat sini. Maka kena mandi wajib. Hari ke-7 mandi wajib setiap kali waktu solat. Hari ke-8 pun sama, 9 pun sama, 10 pun sama. Okey. Mandi wajib setiap kali solat fardu. Yang ini tak perlu mandi wajib, hanya berwuduk sahaja untuk solat fardu. Sebab kat sini bukan masa dia untuk berhenti haid. Yang berhenti haid adalah kat sini. Kemungkinan haid berhenti pada hari ke-6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 lah. Okay. Ini kemungkinan bermula. Mungkin mula hari pertama, bermula haid, so tak perlu mandi wajib. Kemungkinan bermula hari kedua, kemungkinan bermula hari ketiga, kemungkinan bermula hari keempat. Jadi tak perlu mandi wajib untuk solat. Berjaga-jaga ni kena solat kan. Jadi hanya berwuduk sahaja untuk solat fardu pada waktu ni. Tapi waktu yang ini, untuk setiap solat fardu kena mandi wajib. Sebab berkemungkinan dia akan berhenti pada selepas hari ke-6. Pada hari ke-7, 8, berhenti haid dia. Mungkin ke-9, mungkin ke-10. Ni semua tak pasti. Ni tempoh tak pasti dah ni. Tempoh tak pasti. Yang ini pasti. Yang ini tempoh tak pasti. Okay. So yang tak pasti kena jaga-jaga. Tak pasti. Tak pasti. Okey. Macam itulah. Jadi yang ini yang yakin suci, yang yakin haid. Ini 5 dan 6 yakin haid. Jadi kena beramal dengan hukum haid hari ke-5 yang ke-6. Tapi hari ke ni 11, 12, 13, 14, 15 sampai hari ke contoh 20. Nak beramal macam mana? Ini adalah tempoh ataupun waktu yang yakin suci. Ni yakin suci. Sebab dia kata haid dia adalah 6 hari dalam antara 10 hari pertama setiap bulan. Ini yakin suci. So kalau yakin suci tapi darah masih keluar. Darah keluar ni. Sampai hari ke-20. Darah keluar sampai hari dan seterusnya lah kan. Tapi dia beramal dengan suci lah. Maksudnya istihadah lah ni. Okay. Dia kena solat secara seperti wanita istihadah solat. Tu. Okey. Itu saja. Okey. Mungkin sebab apa dalam bab ini dia agak rumit sikit. Okay. Agak rumit, agak banyak sikit dia apa cabang-cabang dia tu semua kan. Dia agak rumit sikit lah. Tak apa, sikit-sikit faham. Dapat faham sikit pun tak banyak pun tak apa. Yang penting kita ada faham sikit. Kan?
kita tengok selalu, insya-Allah nanti faham sikit. Dah lama kita baca, kita apa kita uh, ulang kaji kan, insya-Allah ada lagi kefahaman Allah Taala bagi kat kita, insya-Allah. Okey. Tak apa, ini pun mungkin jarang berlaku kan. Belas-belas ini jarang berlaku. Yang paling penting tu adalah yang nombor satu, keadaan pertama, keadaan kedua, keadaan ketiga, keadaan keempat tu penting. Okey, supaya kita pandai nak bezakan darah haid mana, darah istihadhah mana. Yang tiga keadaan yang ujung itu tu kalau ada berlaku apa-apa masalah ataupun tak ingat atau lupa tu. Okey. Okey, itu saja. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kefahaman pada kita, tak banyak pun sikit pun jadilah kan, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak dan terima kasih sangat-sangat pada siapa yang setia bersama sampai ke saat ini. Okey, insya-Allah minggu depan kita cuba masuk last, iaitu istihadhah ketika nifas pula. Ini istihadhah ketika haid, dan mungkin minggu depan tu last ada tu, pengajian last kita istihadhah ketika nifas, insya-Allah. Minta maaf salah silap semua, minta maaf atas keterlanjuran masa kan, ataupun kalam saya ada yang apa ke, yang terkasar ke dan sebagainya. Saya minta maaf. Terima kasih pada semua yang termasuk yang dah yang masuk hari ni tapi dah keluar sebab ada urusan lain dan sebagainya. Terima kasih juga saya ucapkan, dan terima kasih pada semua Saudara Syamilah dan yang semua yang hadir sampai ke saat ini. Okey, jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, saya minta maaf semua. Kalau ada yang tak faham ke apa semua, minta maaf lah. Setakat itulah yang saya boleh sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih juga pada semua. Okey, selamat malam. Sama-sama.